Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-ansar wa ila masyayikhina wal muslimin ajma'in, khususan ila walidina wa awladina wa ashabatina wa qarabatina ajma'in, khususan ila hajati dunya wa imma ila akhirah, khususan ila sayyidina syekh wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilayhim ajma'in. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 14. Pasal yang keempat pada menyatakan perut. Itu kan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu, yakni oleh kita semua ni, yang nak pergi kepada Allah, yang nak menjalani diri kepada Allah, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah, yakni kerana beberapa manfaat yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Titik. Adapun faedah yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia, yakni berterusan kehidupan manusia itu dari asalnya Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada kita semua. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Titik di situ. Dan adapun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima,
Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat perut dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini, memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Apa dia haram, apa dia yang syubhah? Nabi kata innal halala bayyinun innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan haram itu pun nyata. Yang antara keduanya, antara halal dan haram itu tak nyata, maka namanya syubhah. Apa hukum syubhah pada syarak? Hukum ni ada dua. Satu hukum syarak, satu hukum warak. Pada fiqh maka kita sebutnya hukum syarak. Pada tasawuf disebut hukum warak. Warak, wara'in, war'un. Kalau orang yang bersifat warak namanya wari'un. Baik, syubhah pada fiqh, yakni pada syarak, hukumnya halal. Tetapi afdal ditinggalkan. Benda yang syubhah ni pada fiqh halal, tapi baiknya tinggalkan. Benda yang kita ragu maka kalau boleh tinggal, tinggallah. Kalau tak boleh tinggal, ambil je lah. Halal, tapi kalau ditinggalkan itu baik, lebih baik. Kalau pada hukum warak, ini pada tasawuf. Pada tasawuf Imam Ghazali kata syubhah itu haram. Haram tu bukan berdosa, tak berdosa. Haram itu nisbah tersekatnya perjalanan kerohanian kepada ma'rifatullah. Jadi tersekat. Dia bukanlah berdosa, tapi jadi tersekat perjalanan. Orang dah sampai kepada Allah, kita duduk tentu buat lagi. Ya. Orang dah zikir qalbu dah, kita duduk zikir lisan. Ya. Orang dah sampai zikir rohani dah, kita duduk zikir lisan lagi, tak habis-habis. Pasal rohani kita tersekat dengan sebab banyak mengambil yang syubhah. Haram dah? Tak haram. Dosa dah? Tak dosa. Tapi tersekat perjalanan kerohanian. Gitu. Jadi apa faedahnya tinggalkan syubhah ni? Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali buat contoh dua orang pengembara. Dua orang yang sedang mengembara, dah lama mengembara, lama-lama habis makan, keputusan makan, tak tahu apa nak makan. Terjumpaklah dua biji kuih. Kuih apa dia tak sebut. Kalau orang Melayu panggil kuih pau lah. Kuih pau. Jadi kata dengan seorang ni, nak makan ke tidak? Kira kita ni dah darurat ni. Dah darurat, tak tahu yang siapa punya. Jadi pada fiqh tak tahu yang siapa punya, dan kita pula dalam keadaan nak memelihara nyawa,
Ya, harus kita makan. Harus kita makan pada fiqh. Ha. Yang seorang lagi pula, dia ni warak sikit. Dia kata memanglah halal, tapi benda ni syubhah. Pasal kita tak tahu siapa punya. Kau tak nak makan sudah, biar aku sapu. Yang seorang tadi pun ambil kuih pot, tuih masuk dalam mulut dia, ngam, nyak, masuk dalam perut. Ini keadaan sebenarnya. Nampak dia ni. Tanya lah kata, kau nak makan, makanlah. Dia dua-dua biji dia makan. Bila dah makan, badan dia sihat lah sikit. Bukan dah makan. Yang kawan tadi tak makan, lembek lah sikit. Maka berjalanlah, sambung berjalan. Tak lama berjalan, kedebuk jatuh. Ni yang makan tadi ni. Kedebuk jatuh. Tiba-tiba berbuih mulut keluar. Rupanya racun. Orang tahan perangkap anjing. Dalam tu ada racun. Berdosa tak dia? Tak berdosa. Tapi ada mudaratnya. Dia tak berdosa. Pasal dia tak tahu kata itu racun. Dia bukan bunuh diri. Tapi sebab mengambil yang syubhah tadi itu, ada mudaratnya. Itulah tamsilan Imam Ghazali. Yang seorang tadi ni, yang bersifat warak tadi ni, walaupun dia lembek, tapi nyawanya panjang. Teruskan perjalanan sampai ke destinasi. Itu cerita contohlah Imam Ghazali buat dalam kitabnya Minhajul Amilin. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi kata da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ambil yang engkau tak ragu, ya, tinggal yang kau ambil yang kau, tinggal yang kau ragu, ya. Ambil yang kau tak ragu. Yang ragu-ragu tu selalu makan lah. McDonald tu selalu makan lah. Benda-benda yang agak-agak ya tak jelas kehalalan dia. Ramai orang duk berkata, dan Persatuan Ulama USA pun kata haram. Kenapa kita masih lagi nak makan benda-benda yang macam tu? Coca-Cola umpamanya. Ramai ulama Islam kata haram kan? Tinggallah. Kita tinggal pun tak rugi, bahkan menguntungkan duit. Boleh simpan. Tak tahu nak hantar mana, tak perlu. Duit banyak tak tahu nak buat apa kan. Hantar kat masjid boleh tu, nak buat parking luas sikit. Cantik dah. Boleh buat padang bola. Baik, habis. Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya. Syubhah ni perkara yang kita tidak yakin akan halalnya. Dan tiada diyakinkan akan haramnya. Man tak jelas halal, tak jelas haram. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Ini memelihara perut tadi daripada bersangatan kenyang. Ini kata Nabi, berhenti makan sebelum kenyang. Kita lagi tak kenyang, lagi tu tak berhenti. Berhenti rugi. Kita tak makan, orang lain sapu. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhah. Hari ni kalau boleh jaga yang haram pun jadilah. Yang syubhah ni tak dapat dah. Dengan biskut Mary. Bukan, biskut Marina, macam-macam benda kita makan kan. Raya-raya makan kek kan. Kek tu dia berupa macam tu, dia tulis halal. Tapi orang kafir buat. Jadi kita hari ni tak dapat elak dah benda syubhah ni. Korban besar orang jalan.
Tak ada kau, lebih kurang lah. Hari-hari zaman ni tuan-tuan, ya, kita tak dapat nak elok lah benda-benda lagu ni. Tak dapat nak elok. Nak mengelak lagu mana? Kita sendiri yang pergi cari. Bukan? Bukan kita mengelak, kita yang pergi cari. Sebenarnya. Nah, tapi seboleh-boleh jangan buat yang haram pun tiada. Alhamdulillah akhir zaman ni. Ya. Sebab Nabi pernah bersabda yang bermaksud benda haram ni akan terkena ke atas umat dia. So, seperti mana kata riba. Riba ni Nabi kata akan terkena ke atas umatku di akhir zaman. Kalau tak kena riba, sekurang-kurangnya debu riba, dia akan kena. Kita hari ni bukan debu lah, lumpur lah. Duduk dalam lumpur riba, macam-macam benda riba. Tak dapat tidak, duit kita pakai tu pun riba. Tu duit dalam bukit tuan-tuan. Tu pun riba. Ya. Tapi riba tu taklah dosa. Riba yang diharuskan oleh syarak. Kalau mengaji fiqh boleh kita cerita riba ni ada 3 jenis yang haram. Ada pula riba yang dimaafkan. Kata seorang ulama Ibn Zubair, dia kata riba itu ketika darurat hukumnya harus. Tapi kena tengok darurat dia macam mana. Ya. Boleh. Jadi maknanya pasal apa boleh jadi harus? Pasal sukarnya nak memelihara daripada perkara riba ni. Yang kompom-kompom halal ialah meriba anak untuk disusukan. Tu halal. Dengan komputer riba. Satu lagi menunggu bulan jatuh ke riba. Yang tu tak apa lah. Jadi riba ni tuan-tuan, Allah hari ni bukan. Tapi adakah jalan nak melepaskan diri daripada riba? Kalau memang cara tu cara riba, beli rumah, beli kereta, bukan? Sebab tu kita ni kena menghalusi fiqh tadi supaya mudah-mudahan tak terkena walaupun kita duduk di situ. Ya. Ibaratnya kita duduk di tengah hujan tapi tak terkena hujan. Boleh? Orang kata amalkan surah Wadduha. Amalkan surah Wadduha, jangan berhenti. Mudah-mudahan kalau jalan dalam hujan tak besar. Mudah-mudahan. Bacalah kita amal-amal. Kena hujan kita masuk lokoh juga. Barangkali baca tajwid tak kena. Baik. Jadi adalah cara dia bukan? Cara dia kalau ada orang tanya nak jawab, tak ada tanya tak mau jawab. Hanya dia tanya tak tanya pun. Baik. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang ni, perut tadi ni hendaklah dipelihara daripada bersangatan kenyang. Kenyang ni timbul berbagai penyakit. Mana boleh kita hari ni lagi tak kenyang tak berhenti lah. Sedap, tak sedap boleh lah. Makan nasi dengan garam boleh lah. Kan? Kena makan dengan yang boleh lah. Bukan? Baik, maka hendaklah bersungguh-sungguh kau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat kerana 3 perkara. Pertama, kerana takut daripada siksa neraka. Telah berfirman Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi yatunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya wallahu a'lam bissawab. Allah jualah yang mengetahui hakikat kalamnya.
bahwasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim, hanya saja makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Asbab nak masuk neraka itu makan harta anak yatim. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Baik, ini makan harta anak yatim. Makan haram ni ada banyak jenis. Ya, makan haram ni dia ada banyak jenis. Dia ada 5 jenis. Yang pertama, makan harta yang diharamkan memakannya, seperti nombor 1, makan harta anak yatim. Yang kedua, makan daripada hasil menipu daya. Yang ketiga, makan dari hasil menipu daya ni termasuklah riba, ya, mengurangi timbangan, bohong dan seumpama dengannya. Yang ketiga, makan darah. Darah ni maknanya kita makan makanan, darah, nasi darah duk makan. Makan daging mentah-mentah, perima. Makan ikan tak masak apa Jepun, tak boleh. Syarak melarang. Dia boleh gelap mata hati. Otak cerdik, mata hati tu gelap. Dia tak boleh nak terima kebenaran. Dan seterusnya, makan makanan yang diharamkan dengan nas syarak. Seperti makan anjing, khinzir dan yang seumpama dengannya. Dan yang ketiga, makan yang dimuliakan, yang dimuliakan daripada memakannya. Dia bukan najis tapi tak dibenar makan. Dimuliakan dia seperti semut. Semut ni kita tak boleh bunuh dia. Katak ni dia dimuliakan dia. Tak boleh suka-suka nak bunuh dia. Habis tu buat umpan nancing. Dia jual pula seekor 50 sen. Boleh tak? Dah tu pula cocok kat kepala dia pula. Kota kantin dia kata dia. Pak dia buat aduh dia. Kita syok boleh jual. Pak dapat ikan pelukam 4 kilo. Baik, kalau ada kegunaan hukumnya harus. Dia bukan sengaja bunuh. Tapi menggunakannya untuk mencari makanan yang halal. Contohnya katak hidup-hidup tadi ni. Kita buat umpan nak mancing, hukumnya harus. Yang haram tu apa dia? Saja katak pada pak. Nama dia katak, dia pun katak. Mati katak, kena katak. Yang tu haram. Cacing, sama lah juga. Saja ambil cacing, putus dua. Ada mungkin kau. Haram. Ya. Menyiksa binatang. Tapi kalau cacing dibuat umpan jadi haruslah. Umpun-umpun ke. Tapi ada juga yang dibuat umpan. Ya, bukan umpan jadi makanan. Kita belau-belau bagi makan ayam, hukumnya haram. Kalau nak tangkap buaya, lain tak ada lah, melainkan mesti ayam juga, itu jadi harus. Tapi nak cerita ni, orang belau-belau. Saja belau-belau, banyak ular kat rumah. Habis ayam bagi makan. Hukumnya adalah haram. Bela lintak bagi makan ikan keli. Pasal apa? Darah banyak. Hukumnya haram. Bagi makan benda lain lah. Benda yang bukan binatang untuk dimakan. Bubuk dalam buah kelapa ke. Orang dulu kan, kita tengok orang Kedah. Dia tangkap
lintah bukit. Dia bubuh dalam buah kelapa. Buah kelapa tu dia potong atas buat bulat kecil je, nak masukkan. Mana dia tutup? 2 minggu dia belah. Habis lintah tu dah pecah pun. Lepas tu dikeringkan, digoreng buat minyak power. Yang power ni tu okey je lah. Botol RM50 dia jual. Orang yang pakai tak jadi apa. Habis yang pakai umur buat 78 kan. Macam mana lah kan. Tapi ni dia buat main. Ayah saya, isteri dia yang keempat, dia 77, isterinya 44. Mari kanak dah belia. Tu orang dulu kan. Orang dulu ya Allah. Orang dulu ais tak minum. Tengah makan tak minum. Lepas makan 10 minit, 20 minit lepas tu baru minum. Belum makan dia genggam tanah. Dia genggam nasi. Buat 3 kepal. Dia kepal. Tak sebiji, kepal lagi sebiji. Kepal lagi sebiji. Sambil kepal sambil baca selawat. Nanti dia baca Bismillah pelan sebiji. Pelan terus tengok lama. Bismillahirrahmanirrahim pelan sebiji. Bismillahirrahmanirrahim pelan sebiji. Lepas tu baru makan macam biasa. Cara pegang nasi tu yang dikepal lagi 3 jari. Pegang 3 jari. Pegang 3 jari. Itu petua. Ada dalam kitab. Dalam kitab Ahya tulis. Itu petua dalam kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Dia tulis itu petua untuk menguatkan badan. Ya. Baik. Jadi orang dulu saya tengok orang dulu ni dia pada tok saya sampai ke ayah saya tu lah malam. Sampai ke kita tak ada dah. Terus habis. Ngap sayur kata orang Sarawak. Habis tu mana dah tak penyakit kita ni. Makan tak ada adab. Makan kita ni pantang berhadap. Habis dia sentak. Tu zaman dah ni. Orang dulu ya Allah jaga makan. Bangun pagi. Ya. Bangun pagi. Duduk dulu atas katil. Sesat dulu kemudian baru minum air betul. Setengah jak dia minum. Bukan setengah jak besar dulu. Ada setengah jak dulu. Ada dalam 4 cawan. Minum dulu. Lepas tu baru pergi jalan ke bawah. Dia mandi pun. Pokok apa nama? Pokok ini. Pokok ini tu ada paling pokok. Kat rumah dulu. Itu pergi mandi. Sekarang jangan. Baca. Masuk buat. Masuk buat 3 hari. Masuk ICU. Hari keempat, I never see you. Jangan dah buat main hari ni. Racun banyak. Bukan? Dia bahaya. Air pilih tu, semoleknya, kita tadah dulu dalam kolah ke dalam tong. Bangun pagi baru mandi. Jangan terus direct mandi dengan pilih. Klorin kena kepala. Klorin kena kulit. Itu bahaya pada kulit. Baik. Orang dulu mandi air embun. Baik, habis itu. Jadi kita ni kadang-kadang kita ni tak berapa nak ambil perhatian masalah rezeki kita dan punca pendapatan kita. Kadang-kadang kita kerja halal dah. Kerja apa? Ya, tak kira lah kerja apa pun. Memang halal lah. Dia paskat pukul 8. Pukul 10 dia makan, pukul 3 boleh masuk. Lepas tu 3.30 dia balik, dia telefon kawan dia. Nanti kau nak balik tolong punch aku punya kad dia.
Berapa jam makan haram. Nampak? Tu cerita orang kerja makan gaji. Kita dengar ke orang menega lah. Mengurangi timbangan. Kerja apa pun hari ni tak dapat tidak daripada kita ni ada jalan-jalan nak pergi jadi tak halal kerja yang halal asalnya. Baik. Jadi itulah perkara yang kadang-kadang jadi haram kita makan. Kita tak makan balik bayar. Ya. Kita barangkali tak makan riba pasal kita tak kerja bank riba. Tapi kadang-kadang yang ini tadi yang banyak. Toki tak ada dah, dia pun melepak. Bos tak ada, dia pun melepak. Bos ada, kelang kabut. Berapa jam tu? Curi tulang. Yang kita tu anjing curi tulang, orang pun curi je. Itulah dia di antara makan haram yang akhirnya nanti yang pertama amalan Tuhan tak terima. Ya, orang yang makan makanan dari sumber yang haram, a'maluhu mardudatun. Amalannya tertolak. La tuqbalu, tidak diterima. Pasal makan haram. Selagi dia tidak taubat dan tidak mohon halal daripada orang yang diambilnya makanan itu. Contohnya tadi lah, tak cerita kat toki. Habis kalau kerja dengan kerjaan, aku nak cerita dengan siapa? Nak cerita dekat PM, bukan duit dia. Nak minta ampun dengan rakyat, banyak mana aku nak minta ampun. Berjuta. Allah, bukan? Inilah dia makan haram yang kita rasa macam tak ada apa-apa, dah jadi umum balwa dalam kehidupan kita. Akhirnya bila kita dah pencet, jadi berat nak pergi masjid, jadi berat nak pergi mengaji. Dia kono rumah tengok berita jam 8. Dia dengar ceramah buat apa? Ustaz tu kan mengajar agama. Ustaz tu kata kurang. Saya aku ni hentam tadi. Tambah Ustaz Anwar lebih tu lagi mulut laser di sini. Itu punca dia. Bila kita ada masuk benda haram dalam perut, kita nak buat ibadat tu jadi berat. Jadi berat, jadi malas, dia tak ada mood, tak minat. Baru sakit pipi, dah kubur dia. Sakit pipi je, kena ketik nyamuk. Merah sikit dah, uzur syara'nya. Tumbuh jerawat batu sini, dah tak semayang dah. Bukan tak pergi masjid, tak semayang dah. Dia uzur syara'nya lah Ustaz. Padahal, cuba cek balik. Ada tak dulu-dulu ni kita terbuat macam tu yang dulu kita tak sedar? Ataupun tak prihatin? Kalau ada, kita taubat. Ya Allah, dulu aku tak tahu, aku tak sedar. Aku tak perasan pun, tak terfikir pun ya Allah. Hari ni baru aku tahu ya Allah. Rupanya bertahun-tahun aku panckat pukul 8. Aku panckat pula pukul 5. Aku tak pergi kerja. Banyak manalah aku dah makan duit haram ya Allah, ampun dosa aku taubat ya Allah. Tapi nak minta maaf dengan siapa? Minta ampun dengan Allah ya. Nak minta ampun dengan toki pun dah mati dah mari. Nak minta ampun dengan kerajaan, bukan dia kerajaan, dia rakyat. Bukan? Maka bertaubatlah kita sungguh-sungguh dengan Allah. Ya. Sedangkan Fudail bin Iyad asal kerjanya penyangak. Penyangak. Dia punya kepenyangakan itu, punya hebat dia, tiap-tiap pekan dia ada branch. Ini bukan ejen insurans, tengok. Penyamun ada branch tiap-tiap pekan. Di mana-mana ada ahli dia. Hebat ni Fudail bin Iyad. Kan hari tu kita cerita kan. Tapi dia bertaubat akhirnya, ya Allah, jadi waliullah yang terkenal sampai hari ini. Imam Fudail bin Iyad. Jadi wali-wali ni
Dia bukannya semua ni asalnya dia warak dah. Jadi kalau kita ni ada harapan ke jadi wali, ya kalau dia ada anak perempuan, ada harapan lah. Jadi wali Allah, ya masih ada harapan jadi wali Allah. Man jadda wa jadda, siapa berusaha dia dapat. Jadi Nabi ya tak boleh. Jadi Rasul ya tak boleh. Tapi jadi wali itu terbuka sampai hari menjelang kiamat. Hari kiamat tak ada dah. Nak jadi orang soleh ni, pintu taubat sentiasa terbuka untuk kita menuju kepada Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tak boleh kita kata aku ni dosa banyak dah, Pak Imam. Tuhan pun tak boleh ampun dosa aku. Hai, jangan cakap lagu tu, syirik. Itu nama buruk sangka dengan Allah. Ada orang tu faham lagu tu, aku ni kalau pergi masjid pun Tuhan tak terima lah amalan aku ni. Pasal apa? Dulu ni dosa apa aku tak buat. Jangan cakap lagu tu. Tu jahat sangka dengan Allah. Ya, inna rahmati ghulibat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku. Jadi sejahat mana kita dulu, sebanyak mana maksiat kita dulu, kita berbaik sangkalah dengan Allah, Allah akan ampun. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam taubat. Hari ni taubat, besok dia hentam balik. Apa dia? Jenis tau, ungkel lepih. Nabi. Ingat tak lagu tu, cik-cik tu. Kamu tak ada dah iklan tu dalam TV. Dia 3 apa dia 2 tu. Tak boleh nak tinggal. Hari ni taubat, besok dia hentam balik. Habis tu macam mana nak buat? Bukankah jadi mempermainkan Tuhan? Imam Ghazali kata, kamu makan, kamu buat benda dosa, kemudian kamu taubat dengan sungguh-sungguh. Besoknya kau buat lagi. Lepas tu kau taubat lagi sungguh-sungguh. Dosa kau hentam lagi. Itu lebih baik daripada menangguhkan taubat. Nantilah dulu belum tua lagi, baru 98. Belum tua lagi 98. Jadi walaupun kita tu dah taubat berulang lagi maksiat kita, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Teruskanlah bertaubat. Kata Imam Ghazali, ya, mudah-mudahan selepas taubat kita terakhir, kita mati sebelum sempat mengulangi dosa, maka kita balik kepada Allah menjadi orang yang tergolong dalam yang Allah Ta'ala kata, man atallaha biqalbin salim. Orang yang kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenteram. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kita sembahyang tak khusyuk, risaunya. Memanglah kita kena risau pasal sembahyang tak khusyuk ni azab. Wa wailul lil musallin. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ada al-raja', apa dia, harap. Harap Allah Ta'ala terima, harap Allah ampun dosa kita. Kita tak mampu sebab kita lemah iman. Dan masa yang sama kena ada mahabbah. Apa dia? Hubbul ibadah. Kasih ibadah tu. Jangan rasa cemuh sembahyang. Cemuh tu cemuh. Cemuh ni orang Islam kata apa? Jemu. Jangan rasa jemu nak buat ibadat. Dalam hati rasa nak solat, masuk waktu rasa nak solat, tak terasa nak tinggal. Mudah-mudahan adalah 3 sifat dalam hati dia. Apa dia? Al-khawf, al-raja', hubbul ibadah. Siapa ada 3 sifat dalam hati dia, dia tu ahli syurga. Bukan saya kata, Nabi kata. Ya. Jadi kita tanamkan jiwa kita dengan 3 sifat tadi. Al-khawf, takut azab, pasal kita ni banyak dosa. Ar-raja', harap rahmat Allah. Ni harap Tuhan ampun dosa kita. Yang ketiga, hubbul ibadah. Apa dia? Rasa kasih ibadat. Kasih masjid, itu tanda-tanda. Tanda-tanda jadi ahli syurga. Ya, Allah tak, Nabi kata ada 7 golongan
yang akan dinaung di bawah arsy Allah di padang mahsyar. Salah satu di antaranya ialah pemuda yang hatinya bergantung dengan masjid. Maka adalah orang tanya guru saya dulu, pemuda adakah? Kami tua-tua lagu mana? Saya pun tua, saya lagi tua, janggut dah putih ya. Baik. Pemuda tu maknanya pemuda, orang muda jarang datang masjid. Kalau ada pun kadang. Jadi kalau dia tu orang muda ni boleh pergi majlis kasih pada masjid, maka samalah dia seperti mana orang tua yang sudah lama ke masjid, yang memang dia tu di bawah naungan arsy. Masya Allah, kalau pemuda tu mati muda, macam orang tua yang mati tua, di mana daripada muda dia beribadah. Itu maksud dia tu. Sehari dia kata aku dah tua tak masuk. Ni baru umur 90 nak pergi masjid, tak apa. Dia ada hemah nak jadi baik. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, Ya Muhammad, khabarkan kepada umatmu, sesungguhnya aku terlebih dahulu memberi salam kepada orang yang ingin bertaubat. Allah bukan sebut umur dia berapa. Bukan? Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Baik, habis. Jadi kalau dulu-dulu kita pernah makan haram, tak kira lah makan apa pun. Ya, ada satu orang kawan saya dia cerita kat saya. Orang Melayu pula. Dia kata dia pergi piknik tepi sungai batu lah. Orang panggil apa, lata jeram. Tak bawa bekal. Jumpa kurang. Perut lapar. Yang dia bawa letter. Jadi dia tangkap kuah-kuah tu, dia hidupkan api, periuk dah ada kan. Balik je lah. Faham tak? Tanya dia, sedap ke? Sedap Ustaz. Lemput dia. Belakang kuah-kuah tu kan macam belanga. Itulah periuk dia. Allah, dia boleh makan dengan lagu tu. Jadi pasal apa lagu tu? Pasal dah biasa sangat makan benda-benda yang tak bersih. Lama dia cerita kat saya, adakah harapan saya ni nak taubat? Ada jalan tu. Budak tu muda lagi lah. Muda pada saya lah dia. Dah kata muda tu muda pada saya. Kalau 49 pun muda lah kan. Dia 50 lebih lah. Jadi bila kita cerita kat dia Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang, dia seronok. Jadi kita jangan sebut neraka apa orang. Sebut syurga. Orang tu jadi semangat nak ibadat. Jangan tu kata ni berdosa ni haram, mati masuk neraka, kau kena. Jangan. Pasal inna rahmati ghulibat ghadabi tadi. Jangan senang kita nak menerakakan orang. Kalau sebut juga bab neraka ni kena lapik dengan kalau tidak dengan rahmat Allah. Kalau tidak dengan rahmat Allah, ya, terazablah kamu kalau kamu tak taubat. Tak apa. Jangan tuai kompom masuk neraka. Jangan berdosa. Haram. Ini disebut dalam kitab-kitab tauhid, ya. Baik, habis di situ. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haramin. Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Dan sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhbin. Mudah-mudahan tu suhtin tu kha. Kha tu bukan ha. Ha ke kha? Ha tu ya kha suhtin. Benda yang dilarang. Min suhtin. Kullu lahmin nabata min suhtin.
fannaru aula bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Jadi bab makan haram ni banyak sangatlah berlaku di akhir zaman. Kadang-kadang kita pun duk buat. Dan insya-Allah. Dah kamat belum? Belum lagi. Nak cerita akibat riba tadi. Ada sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Hanafi. Kata dia, 1 dirham wang riba lebih besar azabnya dari 36 kali berzina. Yang hari ni riba ni orang buat tak kisah. Yang memberi pun azab, yang menerima lagi kena azab. Yang memberi mudah sedikit nisbah taubatnya. Yang menerima dan memakannya itu sukar taubatnya. Jadi kita ni kebanyakan ni bukanlah makan duit riba. Kita ni banyak mengeluarkan kepada perkara riba. Beli rumah hutang, beli kereta hutang. Jadi benda ni kita kena faham macam mana kita nak beli juga rumah yang mana kita tahu terang-terang tulis kat kertas tu interest. Kan? 3.5% wang kerjaan. Wang tak kerja-kerjaan berapa persen? 7. Kan 70. Interest tu riba lah. Bukan? Orang Melayu kata bunga, orang Arab kata flower. Betul. Jadi macam mana kita nak mengelak? Nak mengelak tak boleh lah. Pasal benda tu memang kita nak buat. Jadi saya nak cerita sikit di sini. Pasal banyak tempat orang tu tanya. Ya. Tak berhutang, tak nak benda. Berhutang, masuk neraka. Apa itu macam mana Ustaz? Tak berhutang, tak ada benda. Berhutang, masuk neraka. Habis nak buat macam mana? Jelas-jelas dia tulis interest 3.5%, 7%, 10%. Beli cash 200,000, beli hutang 700,000. Mak Datuk. Kan? Baik ya. Adalah satu kaedah fiqh. Kaedah fiqh dia kata begini. Bila kita nak beli satu benda, tak kira rumah ke kereta ke, beli cash 100,000, beli hutang 200,000. Jadi kita tak ada duit nak beli cash. Duit ada, habis semua dah. Tinggal 5,000 dengan nak bayar down payment. Jadi masa kita nak beli, jangan niat beli. Jangan niat beli. Niat apa? Niat tukar barang. Dia bagi rumah, kita bagi duit deposit, bulan-bulan bagi lagi. Niat tukar, jangan niat beli. Innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi masa kita nak beli, niat aku tukar barang ya Allah, bukan aku beli. Tapi sama ada pekerjaan dia sama. Tapi niat kita apa? Tu kata innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amalan tu dengan niat. Engkau niat riba, ya jadi riba, berdosa. Kau niat tukar barang, ya jadi tukar barang. Tak ada berdosa. Ya. Ini saya pernah tanya guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, Pondok Lanai. Satu umur saya baru 16, 17. Ya. Ditanya ada bab ni. Dia bagi 3 jawapan. Mana 3 jalan boleh mengelak daripada riba. Maka dia kata, tu Toyota aku beli tu pun hutang. Toyota Corolla LE. Dulu kira baru lah, tahun 80-an. Hari ni orang tak pakai dah. Jadi, adalah kaedah dia supaya kita tak terkena dosa riba. Walaupun
Jalannya sama, tapi sebab niat kita tu bukan riba, niat kita tukar barang, maka dia tak jadi hukum riba di situ. Jadilah rumah tu halalan thayyiban untuk kita duduki. Jadilah kereta tu halalan thayyiban untuk kita naiki. Tak jadilah dosa. Kalau kita tak faham, kita semayang dalam rumah dibeli dengan cara riba, seluruh solat tu tak diterima Allah. Sah pada syarak tapi tiada pahala. Naik kereta pula, lagi duduk naik tu, lagi tu duduk dosa. Sebab apa? Gelumang dengan dosa riba. Wallahu a'lam. Lagi dua cara, sambung bulan depan lah pula. Ada dua lagi kaedah dia. Ya. Taubat yang pertama mesti ada ilmu. Mulanya mesti ada pergi menuntut ilmu. Mesti. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'ahu. Ilmu itu imam amal, amal itu makmumnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, orang yang nak menuju pada Allah, pertama kena ada ilmu, lepas tu dia taubat. Kena ada ilmu, kemudian yang keduanya taubat. Yang ketiga ada guru yang memimpin rohani dia. Yang ketiga, yang keempat istiqamah beribadah. Ilmu, taubat, guru, istiqamah ibadah. Tu 4 jalan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar. Jadi bila siapa-siapa nak berjalan pada Allah, 4 perkara ni tak dapat tidak kena ada. Nak taubat kena ada ilmu. Maknanya dia nak taubat dia kena pergi mengaji. Kena mengaji. Dia kena hadir majlis ilmu, jangan tinggal. Ya. Barulah dia boleh taubat. Pasal taubat ni panjang kat cerita dia. Bukan dia taubat tu mandi taubat. Mandi taubat sunat. Sembahyang taubat, sembahyang taubat sunat. Zikir taubat, ilahi la sulil firdaus tu sunat. Yang wajibnya taubat. Taubat ni apa dia? At-taubat tu, ya, taubat tu maknanya apa? Penyesalan. Taubat itu nadama. At-taubatu nadamatun. Taubat itu ialah penyesalan. Kita menyesal sungguh-sungguh dulu ni kita buat dosa sebab takut azab Allah. Penyesalan tu tak hilang-hilang di hati kita sampai kita benci maksiat tak membuat dah dan kita tak ulangi. Itulah hakikat taubat. Nak cerita bab taubat ni panjang, insya-Allah sambung minggu depan. Insya-Allah kita sambung minggu depan kalau diizinkan Allah. Lagi 2 lagi tu kan. Cara mengelak riba sambung kat minggu depan. Perlu ingatkan. Wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا